Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dalam satu rancangan yang mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sempena dengan kehadiran Ramadan Mubarak, Ramadan yang diberkati ini. Program yang kita namakan sebagai program Asbabun Nuzul, iaitulah program yang dianjurkan oleh pihak Stratcom USIM dengan kerjasama pihak Pusat Islam USIM bagi berkongsi dengan tuan-tuan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dan perbincangan-perbincangan yang berkaitan dengan khususnya daripada sudut sebab-sebab turunnya ayat ataupun kisah-kisah yang terselit di setiap ayat yang telah pun diturunkan oleh Allah sekira-kiranya 1400 tahun yang dahulu untuk sama-sama kita cuba fahami dan juga selusuri perbincangannya. Dan untuk sesi pada kali ini, alhamdulillah tuan-tuan, saya tidak berkeseorangan. Saya bersama-sama dengan seorang tokoh yang sangat hebat bagi masyarakat di USIM, tak lain tak bukan, iaitulah NAB Chancellor USIM sendiri, iaitulah yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Syarifuddin Mat Sya'rani. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam Ustaz. Sihat Macam mana dengan Ramadan kali ni? Alhamdulillah sihat. Maintain je ke? Maintain je. Alhamdulillah. So dengan Prof yang maintain, kita lagilah kena maintain insya-Allah. Hari ini tajuk yang kita pilih untuk kita perbincangkan iaitulah daripada ayat yang ke-19 hinggalah kepada ayat yang ke-25 daripada suratul Araf. Tuan-tuan yang ada Al-Quran di hadapan tuan-tuan, Quran terjemahan boleh dapatkan dan kemudian cuba buka untuk sama-sama kita lihat terlebih dahulu perbincangan daripada kalam Allah Subhanahu wa taala tersebut sebelum kita pergi kepada kupasan yang akan diberikan oleh yang berbahagia Prof sebentar nanti. Tapi sebelum saya betulkan Prof, saya nak minta izin Prof sikit. Walaupun suara saya ini serak-serak sikit Ramadan ni kan. Boleh tak saya minta izin untuk kita dahulukan perbincangan ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran sebagai mukaddimah kepada bicara kita, diikuti dengan terjemahan yang kita bakal bacakan sebentar nanti. Saya harap diberikan ruangan tersebut insya-Allah. Okey, tuan-tuan boleh buka Quran tuan-tuan, mushaf tuan-tuan, dan boleh lihat kepada ayat-ayat suci Al-Quran yang bakal kita bacakan sebentar nanti insya-Allah. Okey, tuan-tuan, seperti mana yang disebutkan sebentar tadi, kita nak bacakan terlebih dahulu ayat-ayat daripada suratul Araf bermula daripada ayat yang ke-19. Dengarkanlah bacaan daripada kitab suci yang mulia ini, itulah daripada suratul Araf ayat yang ke-19. Kalau tuan-tuan yang masih lagi mencari muka surat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين
اثنين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون صدق الله العظيم. Kata Allah daripada ayat yang ke-19, Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama isterimu dalam syurga dan makanlah apa sahaja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon ini. Jika didekati, menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian syaitan membisikkan fikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi orang yang kekal di dalam syurga. Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Dia syaitan memujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka memakan buah pohon itu, terlihatlah oleh mereka auratnya, maka mereka mula menutupinya dengan daun-daun syurga. Tuhan menyuruh kepada mereka, bukankah aku telah melarang kamu daripada pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahawa sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Kedua-duanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, nescaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Allah berfirman, turunlah kamu berdua. Kamu akan saling bermusuhan antara satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sehingga waktu yang telah ditentukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, di bumi kamu hidup dan di situ juga kamu akan mati dan daripadanya pula kamu akan dibangkitkan. Tuan-tuan dan juga puan-puan, inilah intisari ataupun terjemahan ayat-ayat yang telah kita bacakan. Dalam keadaan tuan-tuan terlebih dahulu saya mohon maaf dengan suara yang sedikit serak dan sedikit kesilapan yang telah berlaku tadi. Mudah-mudahan ianya mendapat pengampunan daripada Allah dan tuan-tuan bersedia untuk menerima. Inilah kelemahan diri seorang manusia. Tapi sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut, rasanya daripada apa yang telah kita bacakan daripada terjemahan tadi, Prof MC kita ni bersedia untuk berkongsikan beberapa tema-tema yang penting bermula daripada ayat 19 sampailah ayat 25. Agak-agaknya Prof kan, apa isi penting yang Prof nak perbincangkan sebentar nanti dengan kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wassalin wa ala alihi ajmain. Kalau kita lihat daripada ayat 19,
Ya. Ayat 19 tu jelas menyatakan tentang kalau kita katakan sejarah makanan halal. Betul. Di mana kalau kita lihat di dalam ayat itu Allah kata makanlah ataupun makanlah apa jua kecuali jangan kau hampiri Betul. pohon ini. Maknanya di dalam bahasa itu adalah Allah tidak mengizinkan. Dalam bahasa mudah Ada benda yang dilarang. ada benda yang dilarang. So di sini ini seperti yang pertama iaitu ada benda yang dilarang kepada Adam alaihissalam dalam penceritaan tersebut. Yang keduanya Prof. Yang keduanya kita lihat bagaimana peranan iblis menggoda, menghasut Adam dan Hawa untuk melanggar perintah Allah. Tadi ada benda yang dilarang. Sekarang ni ada hasutan untuk nak langgar pula larangan tersebut. Ini perkara yang kedua yang kita akan lihat. Dan kalau kita lihat kaedahnya dengan bersumpah. Subhanallah. Betapa kuatnya hasutan tu kan? Maka kuatnya setan. Dan kalau kita melihat sedikit jauh daripada itu, sebenarnya ini adalah janji iblis untuk menyesatkan Anak Adam. Dan bermula dengan Nabi Adam sendiri. Betul. Dan kalau kita seterusnya kepada Yang yang ketiganya, kalau kita lihat di mana Nabi Adam dan Hawa termakan pujukan itu, maka melanggarlah larangan Allah, maka terlucutlah Menerima akibatnya tu. akibatnya. Terlucutlah pakaian itu kan? Pakaian. Ya. Dan kemudian kita lihat apabila Allah murka. Ya. Tapi ayat kat situ tu sangat sedap. Ya. Kalau kita lihat pada ayat tu, kalau kita lihat macam ayah marah anak. Allahu Akbar. Kan Allah kata apa dia? Tidakkah aku Melarang kalian kan? Exactly. Subhanallah. Itu benda-benda menarik Prof. Saya bukan tak nak teruskan Prof bercakap tu. Sebab saya nak simpan untuk sesi kita lepas daripada ni. So kat situ kita ada benda yang dilarang dan ada pelanggaran terhadap larangan dan ada akibatnya, tetapi bagaimana ia ditangani di situ. Ini 4 perkara. Daripada 3 kita dapat 4. Alhamdulillah. InsyaAllah. Tapi tuan-tuan, sebelum kita berpindah kepada perbincangan, sebabkan program ni kita namakan Prof program Asbabun Nuzul. Orang tanya, ayat-ayat ni sebenarnya apa cerita di balik penurunan ayat ni? Kita kata sebab turunlah. Ayat-ayat ni tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah, ianya menceritakan tentang serba sedikit sejarah manusia yang pertama, iaitu ayah kita Nabi Adam alaihissalam. Bagaimanakah setelah daripada dia diciptakan oleh Allah dalam ayat-ayat yang sebelum daripada itu, Allah ceritakan bagaimana proses ujian yang telah Allah berikan kepada Nabi Adam sebagai satu bentuk didikan, bermula daripada Allah berikan ujian itu, ujian kesenangan. Duduk dalam syurga. Diikuti dengan selepas daripada itu, bila dah senang, jangan ingat senang ni tak ada ujian. Datangnya ujian. Dan daripada ujian tu bagaimana diatasi ujian tersebut dan bagaimanakah bentuk kalau kita dah berbuat silap, diajar kepada kita bagaimana untuk nak perbetulkan kesilapan. Inilah ayat-ayat yang menceritakan, senang ceritanya, menceritakan tentang sejarah manusia awal yang telah pun dihimpunkan antaranya di sini. Tetapi sebenarnya Prof dan juga para penonton sekalian, kita tahu bukan hanya tempat di sini saja menceritakan tentang sejarah ini. Ada beberapa surah yang lain, contohnya dalam surah Al-Baqarah juga ada menceritakan tentang sejarah ini. Begitu dengan sejarah yang lain, dalam surah-surah yang lain. Tetapi pendek ceritanya, surah ini adalah untuk kita nak flashback balik. Apa sejarah yang pernah menimpa ayah kita satu ketika dahulu dan juga ibu kita, itu Adam dan juga Hawa, untuk pelajaran kepada kita. Khususnya bagi kita menempuh ujian Ramadan yang salah satu daripadanya ada kaitan dengan makan, Prof. So, tuan-tuan jangan ke mana-mana. Nantikan perbincangan kita yang selanjutnya. Saya nampak muka Prof dah tak sabar tu untuk ceritakan pada kita apa yang menarik daripada cerita Ramadan dengan makan dan kaitannya dengan bicara ayat-ayat yang sedang kita bicarakan sekarang ni. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Asbabun Nuzul. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran untuk Asbabun Nuzul yang saya seperti mana telah ingatkan sebentar tadi sebelum daripada kita berhenti rehat seketika tadi. Kita nakkan perbincangan yang bakal dibawakan oleh pakar dalam bidang halal tayyibah ini, iaitulah yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Syarifuddin Mat Syarani, Naib Chancellor USIM, yang sudi bersama-sama dalam sesi ini. Prof tadi ada sebutkan sebelum kita berhenti rehat tadi kan Prof ada sebutkan ada 3 ataupun 4 elemen yang dapat kita keluarkan untuk perbincangan yang lebih lanjut. Tapi saya ingat yang pertama sekali,
daripada perbincangan yang telah pun dibawakan sebentar tadi tuan-tuan, Prof ada menyebutkan elemen yang pertama bila sebutkan tentang keberadaan Adam dalam syurga, Adam hidup dalam kesenangan, di waktu itu tetap ada larangan yang perlu dipatuhi, iaitulah jangan menghampiri pohon yang terlarang tersebut, jangan dijamah, jangan dihampiri. Maka inilah merupakan larangan yang ada satu ketika dahulu. Bila kita berbicara tentang konteks ayat ini dengan Ramadan yang sedang kita berada, Prof, kita lihat macam mana makan di siang hari di bulan Ramadan yang sebelum daripada itu halal, tiba-tiba bulan Ramadan tak boleh makan. Kalaulah orang kata karipap yang halal, dari sudut orang halal kata karipap for sure lah halal insya-Allah lah kalau konteks Malaysia. Tapi macam mana yang dikatakan halal, satu benda yang bukan dilihat kepada materialnya, tetapi ianya ada suruhan Tuhan padanya yang tentukan benda tu halal ataupun tidak, bukan semata-mata kepada material tapi pada perintah Tuhan. Karipap yang halal semalam, katalah hari ini kita puasa, dah tak boleh makan. So macam mana perspektif larangan-larangan Tuhan pada puasa ini secara khususnya dan kaitan dalam hidup kita, macam mana kita nak patuhi perintah Allah pada urusan halalan tayyiban ni? Silakan Prof. Ini macam soalan assignment. Okey, insya-Allah saya cuba jawab. Macam ni, saya rasa kalau kita lihat ayat tersebut, satu, ia adalah satu perintah Allah kepada Adam dan Hawa. Masya-Allah. Dan kalau kita melihat bahawa asasnya, kalau orang bertanya tentang kenapa kena makan makanan halal, soalan asas. Betul. Sepatutnya jawapan kita sebagai umat Islam, sebab Allah suruh. Subhanallah. Sama juga macam kenapa tak boleh makan khinzir? Ya. Kenapa tidak boleh minum arak? Ya. Sepatutnya jawapan pertama kita adalah kerana itu adalah suruhan Allah, arahan Allah. Maka apa jua arahan Allah, sepatutnya tiada orang kata tiada alasan, tiada orang kata excuse untuk tidak follow. Betul. Ya? Jadi berbalik pada soalan tadi. Untuk satu makanan yang halal lagi taib, contoh yang diberikan tadi seperti kata karipap. Dan pada bulan Ramadan ini di waktu siang hari kita tidak boleh makan, minum sebagai contohnya, tapi apabila maghrib nanti baru boleh kita berbuka puasa dengan makanan yang halal. Masya-Allah. Jadi pertamanya, kalau kita melihat dalam perspektif bulan Ramadan, itu adalah sebagai satu arahan Allah kepada kita untuk kita ikut supaya jangan melakukan perbuatan makan itu. Jangan cerita tentang makanan itu halal ataupun tidak. Perbuatan makan itu sendiri, Masya-Allah, tak boleh. Perbuatan minum, tak boleh. Sebab apa? Allah suruh. Dan itu termasuk dalam perintah-perintah yang jelas di dalam Al-Quran. Jadi tadi kita juga membincangkan tentang taib. Yang menariknya dalam bulan puasa ni, bazar Ramadan. Masya-Allah. Jadi bila bazar Ramadan ni, Allah, segala kuih halal semua tu. Semua halal. Semua halal. Insya-Allah semua halal, insya-Allah semua taib. Tapi perbuatan kita itu yang membeli mengikut nafsu kita. Allahu Akbar. Nampak nasi goreng beli, nampak mi goreng beli, nampak apam balik beli, nampak cendol beli, itu lalas. Sebenarnya bila berbuka puasa minum air satu dah kenyang. Allah. Yang selebihnya membazir. Dan kita tahu bahawa membazir itu adalah sesuatu yang terlarang. Dan tidak orang kata sesuatu yang memang tidak dianjurkan di dalam Islam. Jadi siang hari kita dah berpuasa, buat pahala, alhamdulillah. Tahan nafsu lah orang kata. Bila buka puasa kita dah opposite, hancur. Jadi di dalam perspektif itu juga kita nak mengatakan bahawa bila kita berbuka puasa, hendaklah kita mengamalkan perkara yang sama. Pertama, mencari rezeki yang halal ataupun makanan yang halal. Ya. Yang kedua, taib. Yang taib ini yang saya rasa selalu kita tergelincir jatuh. Allah. Kan? Maksudnya, kalau kita ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, 3 kurma, air kosong.
Air kosong kalau susu lah. Susu ya. Kan? Susu. Dia dari segi sudut saintifik tu jelas. Ya. Kurma dia bagi energy. Ya. Sangat cepat boom. Kan? Susu dia memberikan liquid untuk replenish balik lah. Setelah lebih kurang dalam 14 jam kita berpuasa, dia replenish balik liquid. Jadi sudah cukup untuk kita bangun, solat dan seterusnya beribadah yang lain-lain. Kan? Ya. Jadi kalau kita ingat hadis Rasulullah SAW, lebih kurang maksudnya kalau saya salah, betul kan? Maknanya untuk anak Adam itu cukup makan untuk menegakkan tulang subih. Jadi kalau kita memahami sunnah Rasulullah SAW, hadis tersebut, maka apabila kita berbuka puasa, halal dan thayyiban itu sepatutnya menjadi pilihan kita. Berbalik pada ayat yang ke-9 tadi, dia itu ujian pada Nabi Adam dan Hawa. Kan? Maknanya di situ kalau kita memahami ayat itu, dia kata, Allah kata jangan kamu hampiri. Betul. Kan? Tapi kalau kita baca betul, kalau orang nak argue lah, orang kata tak ada pun kata tak boleh makan. Kan? Tapi dalam Quran ni betul kan, kalau saya sampaikan, perkara-perkara yang berat Allah akan berikan kata jangan kamu hampiri. Betul. Macam zina kan? Exactly, macam zina. Jangan kamu hampiri zina. Maknanya the thought of it pun jangan. Dia panggil close any possibility. Close tu kan. Jadi dalam hal itu satu tu je. Tapi kalau kita melihat bagaimana hasutan yang berlaku seperti mana Ustaz baca tadi, maka perintah itu terlanggar. Kan kita manusia jelah. Kita faham kan, walaupun sifat lupa tu ya. Ya, betul. Kan. Jadi begitu Ustaz, saya rasa dalam bulan Ramadan ini kita mempraktikkan yang kesederhanaan. Pastikan makanan yang kita makan ketika berbuka itu halal. Betul. Dan juga dia thayyib. Kan? Dalam kuantiti yang tidak berlebihan, tidak memudaratkan. Kalau boleh sedikit nak tambah Ustaz. Silakan Prof. Kalau lah contoh mudah, kalaulah dia ni ada apa kita panggil ialah high kolesterol lah katakan kan. Tapi kalau bulan puasa sebenarnya dia boleh reduce. Betul. Kan? Tapi just orang kata sebagai contoh ialah. Betul. Janganlah kita berbuka dengan makanan yang berminyak. Contoh mudah lah. Ataupun janganlah kita makan makanan yang garamnya tinggi. Cari pulut durian terus. Janganlah macam tu kan. Jadi kan Ustaz, saya merasakan bahawa pemilihan menu untuk berbuka puasa itu sangat penting. Bukan apa, dia sebagai kesinambungan kita untuk beribadat seterusnya. Subhanallah. Jangan sampai kita makan berbuka puasa, lepas tu nak solat maghrib pun menjadi satu cabaran. Subhanallah. Kan? Jangan sampai, sebab dah cantik tu daripada subuh sampai ke maghrib, kita berpuasa, solat jemaah, baca Quran, bertadarus, berzikir, tiba-tiba bawa puasa buka habis. Habis. Tapi kan Prof ada sebutkan satu perkara yang sangat-sangat menarik perhatian saya bila Prof sebutkan bagaimana basis bagi any discussion about halal and tayyibah ini, dia bukan semata-mata kerana material tersebut. Tidak semata-mata begitu. Walaupun kita tahulah ada ditentukan bagi kita material yang boleh ataupun tidak. Tapi the first basis tentang perkara ni adalah berkenaan tentang ia perintah Allah. Contohnya tadi Prof bagi tahu kan tadi kan karipap. Karipap asalnya kalau kita nak ukurkan kata halal itu semata-mata kerana karipap, maka bagaimana karipap yang siang harinya haram tetapi malam harinya boleh menjadi halal. Okay? Tetapi bila kita sebutkan tentang bicara halal dan juga haram ni, Prof sebut tadi satu kalimah yang saya teringat-ingat. Prof kata basic kepada halal haram ni adalah kerana kita jadikan ia sebagai satu bentuk perhambaan kita kepada Allah. Allah perintah begitu, kalaupun sebelum betul halal tiba-tiba jadi haram, kita tetap akan menuruti keharamannya pada siang hari, malam menjadi halal. Benda ni lah kadang-kadang Prof kadang-kadang susah kita nak ikut sebab kita kata karipap halal, aku makan je lah walaupun siang hari kan. Geng-geng itu kan. Tuan-tuan, walaupun alasan dia, saya bukan makan benda haram, saya makan benda halal. So apa salah saya makan 3 siang hari? Sedangkan itu merupakan larangan daripada Allah. Maka inilah yang saya nak tanyakan yang kedua ni Prof.
bila mana kita dah ada yang diharuskan dan benda yang dilarang, hatta dalam dunia amalan untuk halalan thayyibah, khususnya yang Malaysia, yang kita dipahamkan dia punya standard dia sangat-sangat tinggi dan sangat respectful among dipanggil around the world ni kan. So apa benda lah yang boleh menjebakkan kita ke dalam pelanggaran benda tersebut, macam kisah Adam dan juga Hawa kerana hasutan syaitan itu? Adakah benda itu benda yang sama yang akan berlaku kepada kita hari ini bila mana sebutkan ada ketetapan halal juga haram? Benda apalah yang orang kata sangat menggoda sangat untuk kita nak langgar benda tu? Silakan Prof. Itulah, kalau dalam bulan puasa ni, bulan Ramadan ni, semudah kalau nak tengah panas kan, orang bawa AI kan, wah, kan. Tapi yalah, kalau kita nak pergi lebih jauh daripada itu, saya rasa apabila kita yalah, nak makan, khususnya dalam bulan Ramadan dan ataupun di bulan-bulan yang lain, yang paling penting kita tahu apa yang kita nak makan sebenarnya. Subhanallah. Sebagai contohnya, kalaulah dia ada dalam pembungkusan makanan, ada tulis ingredient makanan, sekurang-kurangnya kita telah melaksanakan apa yang kita panggil due diligence. Maksud saya itu, contoh mudah, nak beli biskut coklat kan. Kita ambil, investkan sedikit masa, baca ingredient kan, buat daripada apa emulsifier dia, apa tepung dia dan sebagainya. Jadi kalau kita tak faham, sekarang kan ada smartphone. Yes. Kita boleh Google. InsyaAllah. Kan? InsyaAllah boleh ni kan. Boleh carilah. Boleh carilah kan. Boleh carilah. Jalan mudah, sijil halal. Chop tu Logo tu. Itu kan. Halal machine ni macam Ustaz kata tadi lah. Memang dipercayai di seluruh dunia. So, kalau pada saya, kalau nampak tu dah selesai lah. InsyaAllah. Tapi kalau tidak ada logo halal itu, kan, antara logo halal yang boleh kita percayai macam logo halal Thailand, ini antara yang strict, yang bagus lah, strict lah kan. Ataupun Indonesia, ini yang bagus. Jadi berbalik pada tadi, jadi kena baca. Tak faham kena tanya, tak faham kena cari, tak boleh main ambil letak dalam bakul, tak boleh main beli. Itu kalau yang ada package, jadi boleh kita faham. Tapi kalau orang yang menyediakan makanan, yang macam Bazar Ramadan kan, dia, tapi dalam hal ini saya agak memudahkan lah. Sebab faham lah, Muslim lah kan, apa semua kan, insyaAllah lah kan, insyaAllah halal kita kata tadi. Cuma andailah kata kita nampak ada, sebagai contoh ni bukan nak mewas-waskan orang, tidak. Okay. Dalam pengamatan saya kan, ada, bukan semua ada marshmallow yang dibuat yang dibuat menggunakan bahan-bahan yang tidak halal. Gelatin gelatin ada yang halal. Gelatin ada yang halal. Maksud saya ni, dia terang-terang tulis di situ beef gelatin. Dan tiada sijil halal. Yang tak dapat dipastikan. Jadi bila ada ditulis situ beef gelatin dan tiada sijil halal, itu problem pada saya. Betul. Sebab saya tidak tahu sama ada lembu itu disembelih ataupun tidak. Memang dari segi sifatnya itu dia tak nampak lembunya tu. Tak nampak lembunya dan tak nampak ada hinzir, tak nampak ada alkohol, tak nampak ada darah, tak nampak ada bangkai, tak nampak ada apa-apa. Betul. Kita cuma nampak yang fluffy tu kan. Tetapi kalau dah ditulis di situ beef gelatin dan tiada sijil halal, pada saya baik tinggalkan. Dan apatah lagi kalau dia tak tulis langsung. Allah. Dan tiada sijil halal. Kalau sijil halal ni tafadhal lah. Pada saya kan. Betul. Kan? Tapi kalau tak ada sijil. Sebab untuk makanan seperti itu, memang mereka perlukan gelatin. Subhanallah. Dari segi pembuatan itu. Betul. Tetapi kita kena pastikan sama ada itu gelatin yang halal ataupun gelatin yang tidak halal. Itu macam mana nak tentukan perkara tu? Itu kena prosesnya lah. Proses kena tengok, sebaik-baiknya kena ada sijil halal. Sebaik-baiknya. Tapi yang Prof sebut ni sekarang ni, bila mana tadi saya cuba nak concludekan apa yang Prof sebutkan tadi, itu Prof sebutkan kalau satu ketika dahulu Adam itu terlanggar
larangan tersebut dia kerana hasutan syaitan, tapi yang daripada bahasa Prof ni lah untuk senario semasa ni lah, kalau saya boleh katakan kerana ketidaksyaknaan masyarakat kita terhadap elemen halal ini sendiri, dia ambil take for granted rasanya. Alah, dia kata dah kita kat Malaysia ni takkanlah tak halal lagi kot. Macam tu kot rasanya. Macam mana ada juga ada di kalangan kita yang mungkin kurang memahami, kurang cakna. Ada yang juga mengambil take for granted lah. Macam Ustaz kata tadi, macam yalah kita duduk kat Malaysia. Sebab saya pernah dengar daripada sahabat saya, yalah dia bukan orang Malaysia lah, tapi dia orang Islam. Tapi dia orang Islam. So dia kata, dia kata, saya suka datang Malaysia. Saya kata, kenapa? Semua makanan kat Malaysia ni halal. Saya kata tidak. Saya kata tidak, saya katakan. Ada tempat-tempat yang tidak halal. Ya betul dia kata. Jadi maksudnya generalisasi itu boleh berlaku begitu. Masya-Allah. Kan? Dan tapi lah sekarang ni maklumat di hujung jari. Jadi saya mencadangkan kita cari maklumat-maklumat yang bagus seperti ini. Daripada tak tahu jadi tahu. Betul. Daripada dah tahu jadi lebih tahu. Dan bila kita dah jadi tahu dan lebih tahu, kita sampaikan kepada kawan-kawan. Kan? Sekarang ni saya rasa macam semua orang ada social media. Smartphone tu. Smartphone dan macam-macam. Daripada kita share yang perkara-perkara yang kurang berfaedah, share lah benda-benda macam ni. Sebagai contoh, katalah kedai A menjual semua barangan halal. Kita kata pergilah, kita buat promosi, support dia kan. Kedai B jual semua barangan halal. Kita pergi. Jadi benda-benda yang gitu yang kita tahu. Tapi macam tadi, Nabi Adam tergelincir disebabkan oleh hasutan daripada iblis, syaitan kan. Maka terlanggar perintah Allah. Kalau kita ambil itu sebagai satu natijah, sebagai satu panduan, maknanya kita sebagai manusia yang sangat lemah ini, kan, maknanya kalau ayah kita Nabi Adam boleh tergelincir, apatah lagi kita anak-anak yang anak-anaknya dekat. Jadi untuk meminimalkan damage tu kan, kita kena mencari maklumat, kena share maklumat yang betul. Dan juga yang paling penting sekali, saya rasa sentiasa membaca Quran. Sebab dalam Quran ini pelbagai nasihat, pelbagai kisah, pelbagai hazanah, petunjuk yang ada. Dan satu perkara tentang Al-Quran ini, kalau kita tanya dengan orang-orang yang revert to Islam, dia kata bila dia baca Quran, dia tak boleh nak berhenti. Allahu Akbar. Kenapa tu, Prof? Itulah kan. Saya tanya kenapa, saya tanya diri saya, kenapa saya tak macam tu je? Rasa sangat sayu lah. Sebab orang yang bukan Islam, bila dia dapat Quran, dia cakap dengan saya, dia tak boleh berhenti baca. Kerana keseronokan. Dan dia kata dalam Quran, itulah yang dicari selama ini. Subhanallah. Dia kata bila dia baca Quran dan dia memahami Islam, it fits them very well. Subhanallah. Agama lain ni dia kata macam tak kena. Tak kena dengan fitrah dia. Betul. Bila dia memahami Islam, kena dengan fitrah dia. Jadi itulah, jadi saya menampakkan bahawa untuk kita, orang kata dalam bulan dalam bulan Ramadan ni, kan, disyorkan kita bertadarus. Dan tapi satulah, saya rasa macam bertadarus tu alhamdulillah, tetapi saya rasa membaca makna seperti mana ustaz yang baca tadi tu sangat penting. Betul. Sebab bila kita baca makna dia tu, dia akan memahami lebih. Okey. Katalah Prof, tadi kita dah melihat pelanggaran itu berlaku satu ketika dahulu di sisi ayah kita, terlanggar akan larangan tersebut. Katalah kita lately ni pun terbuat benda sama, terlanggar batasan halal tayyibah ini. Agak-agak apa cara untuk kita nak recover balik kesilapan tersebut? Kalau dalam konteks kita hari ini, apa yang sepatutnya kita buat? Kita pernah dengar satu ketika dahulu ada isu, minta maaf yang kata terpaksa nak samak dalam mulut dan sebagainya. So macam mana pandangan Prof? Saya ingat, saya tengok. Saya tengok, saya apa? Kalau kita melihat balik kepada surah yang dibacakan tadi tu kan, bila Allah dah murka kepada Nabi Adam dan Hawa, ayat yang seterusnya kan, qala rabbana zalamna anfusana, dan seterusnya kan.
Nabi Adam dan Hawa kedua-duanya terus menyesal, bertaubat, memohon keampunan kepada Allah. Subhanallah. Dan seperti mana kita tahu bahawa Allah ni Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kan? Jadi itulah sebaik-baik jalan, sebaik-baik orang kata penyelesaian untuk kita mengikuti, andai kata kita tergelincir dalam apa jua pun di dalam dunia ni. So inilah benda sebenarnya intisari-intisari penting yang kita dapati daripada perbincangan yang bermula daripada sejarah ayah kita Prof, tapi ada kaitan dengan makan, ada kaitan dengan namanya bulan Ramadan itu sendiri. Tetapi satu kesimpulan yang kita nak dengarkan daripada Prof, daripada sekalian apa yang kita rungkaikan pada hari ini, agak-agak apa yang boleh kita bawakan dalam hidup kita, khususnya untuk kehidupan kita di bulan Ramadan yang berkaitan dengan kehidupan sebagai hamba Allah yang nak menjaga batas halal dan juga haram dalam konteks halal dan thayyibah ni. Apa kesimpulan yang dapat kita bincangkan daripada hari ini, insyaAllah? InsyaAllah. Jadi kalau kita melihat pada surah tadi, yang pertama kita katakan ada satu kewajipan untuk kita mencari makanan yang halal dan thayyiban. InsyaAllah. Itu arahan. Betul. Maknanya no question asked. Betul. Kan? Keduanya di dalam kehidupan kita hari ini, khususnya dalam keadaan yang sangat mencabar, kita kena selalu orang kata bertaubat. Kita tidak tahu di mana silap kita, termakan benda yang terlarang. Kita sekarang kadang pemprosesan makanan sekarang sangat sophisticated. Kan? Jadi kita sangat berharap dan sangat berjaga, tapi tak tahu manalah, kan? Takut tersilap langkah, kan? Tapi itulah maknanya, dan kita pun dianjurkan untuk sentiasa mengingat kesalahan kita, sentiasa bertaubat, supaya itu adalah persiapan kita untuk kemudian hari. Tetapi dalam bulan Ramadan ini, di mana Allah membuka segala pintu kebajikan, Allah membuka segala pintu pahala, maka insya-Allah dengan selalunya kita bertaubat, dengan selalunya kita melakukan amalan yang soleh, insya-Allah kita mengharapkan keredaan Allah akhirnya. Rasa-rasanya lah Prof, kalau kita ni terbiasa dengan makanan-makanan yang halal, ataupun kita ni berusaha untuk jadikan makanan itu adalah makanan yang terbaik, berbanding dengan sebaliknya orang yang hidup dengan makanan yang haram, makanan yang buruk, ada tak kesan kepada kehidupan kita yang fizikal dan juga spiritual ni? Pada pandangan Prof macam mana agak-agak? Pastinya ada. Yalah, contoh mudah, orang yang mabuk tidak akan solat. Allah. Orang yang berjudi takkan sembahyang jemaah. Kan? Maknanya maksud saya itu jaga lima kali pergi sembahyang dan sebagainya. Sebab dia macam air dan minyak. Di ekosistem tu ada. Ekosistem tu ada. Tapi sebab apa? Apabila kita makan ini, dia bukan sahaja untuk perut kita, tetapi dia juga untuk spiritual kita. Kan? Sebab itu Allah dah bagi guideline dah. Perkara yang boleh makan, perkara yang tak boleh makan. Sebab at the end of the day, dia akan ada kait mengenai dengan iman, ada kait mengenai dengan ibadah. Kan? Sebagai contohnya, orang yang minum arak 40 hari, amalannya tak diterima. Kenapa? Kenapa? Maknanya ada sebab-sebab tertentu yang Allah larang. Kalau makan ini tak boleh. Kerana dia merosakkan jiwa. Dia merosakkan kita punya keimanan dari itu. Jadi saya merasakan bahawa, sebagai contohlah, orang yang orang kata kalau dia memakan makanan yang haram, kan, akhirnya amalan tidak diterima. Nauzubillah. Keduanya, dia punya sifat itu sendiri pun akan menjadi tidak friendly. Nauzubillah. Kan? Jadi maknanya imannya terganggu, kemanusiaannya pun terganggu. Masya-Allah. Ini yang terpoin-poin, subhanallah. Kalau kita nak lanjutkan bicara ni mungkin akan ambil masa tu Prof. Tapi insya-Allah tuan-tuan, kita masih lagi ada beberapa siri asbabun nuzul yang akan datang. Tuan-tuan jangan memang akan ada. Tapi sebagai kita panggil kesimpulan yang telah diberikan oleh Prof sebentar tadi, telah menerangkan kepada kita betapa pentingnya kita hidup dengan penjagaan terhadap halal dan juga haram, khususnya kalau sebutkan tentang halal dan haram, kita tergambar makan itulah yang utamanya. Di samping sebenarnya halal juga haram ni dia melibatkan lagi besar, ada pakaiannya, ada perhiasan dan sebagainya. Ini sangat-sangat luas, rezeki kita dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah kita beruntung sebab Allah sediakan kepada kita medium untuk kita melatih diri kita dalam penjagaan hal tersebut.
bagaimana Allah memberikan kepada kita peluang untuk kita melalui fasa Ramadan, yang mana dalam fasa Ramadan ni tuan-tuan, Allah berikan kepada kita bagaimana nak mendidik diri kita menjaga betul-betul. Bayangkanlah kita jaga 1 minit lagi. Nak boleh makan ke tak boleh makan. Misal katakan nak azan ni kan, nak makan dulu ke nak tunggu seminit lagi. 1 minit pun kita boleh jaga, takkanlah sepanjang hayat kita tu tak boleh jaga kan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalaulah benda yang halal sebelum daripada masa ia diharamkan ke, sebelum di masa kita diharamkan pun kita makan, tapi bila mana Allah haramkan kita disebabkan ianya diharamkan oleh Allah, walaupun karipap tadi disebutkan halal, kita boleh jaga. Takkanlah kita nak makan benda yang jelas-jelas haram, yang namanya, minta maaf ya, babi dan sebagainya tu, takkanlah kita nak sentuh, takkanlah kita nak sentuh duit-duit yang haram, rezeki-rezeki yang haram tersebut kan. So Ramadan ni Prof, alhamdulillah, satu rahmat daripada Allah didikan untuk kita membimbing diri kita dengan wahyu Allah, khususnya dalam penjagaan halal dan juga haram dalam diri kita. Dan istimewanya halal kita apa dia, bukan takat halal, dia ada tayyibah yang Prof tadi, pilih makanan yang baik-baik, buka puasa apa yang sepatutnya, jangan sampai kita nanti jadi mengular sawa. Wala'iyatubillah. Beyond the limit lah maksudnya. So inilah perbincangan yang dapat kita bawakan kepada tuan-tuan sempena dengan kehadiran Ramadan daripada pihak Astracom dan juga pihak Pusat Islam USIP, menghidangkan kepada tuan-tuan sajian yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Teruskan bersama dengan rancangan Asbabun Nuzul untuk sesi-sesi akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua diberkati dengan kehadiran Ramadan. Terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Prof yang sudi untuk bersama-sama dengan kita, dan tuan-tuan yang sudi untuk menonton siaran ini. Teruskan menyokong siaran USIM. Sampai di sini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.